Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang seterusnya kita akan baca daripada matan Syama'il Muhammadiyah ini, daripada hadis yang ke-21 dalam kitab saya. Hadis dalam kitab kita antum berapa? 20 kan? 20. Baik. Hadis yang ke-21 dalam kitab saya, 20 dalam kitab yang tabak yang lain. Haddatsani Abdullah ibnu Buraidah qala sami'tu abi, yakni Buraidah. Aku mendengar ayahku, kata Sayyidina Abdullah, aku mendengar ayahku yang bernama Buraidah berkata, yaqulu jaa Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman Al-Farisi bila mana mula datang bertemu dengan Rasulullah, maka beliau datang hina qadimal Madinata, bila mula masuk ke Madinah, dia bawa maidah alaiha rutab, bawa satu bekas tobak makanan, dalam tu ada rutab. Rutab ni kurma yang tak kering lagi tu, kurma lembut macam buah sawa. Tahu buah sawa? Ciku-ciku. Kita pun nak makan benda tu kan, saja nak bagi pelik lagi. Pernah dengar buah sawa? Orang Kedah panggil sawa, orang Kuala Lumpur panggil ciku, orang kampung saya panggil siku. Nah, tak ada. Panggil buah sawa lah. Tu nah, buah rutab. Rasa sebiji macam buah sawa. Orang Bedu panggil, orang kampung kita panggil buah sawa. Jadi fawudi'at baina yaday Rasulillah, maka diletakkan maidah tersebut di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salman ma hadha, maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Salman, wahai Salman, ni apa ni? Nah, maka Sayyidina Salman pun menjawab, sadaqatun alaika wa ala ashabik, ya Rasulullah, ini adalah sedekah kepada kamu dan ashab kamu, para sahabat kamu yang ada di. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah, angkat, kami tak makan sedekah. Dia faham? Bukan Nabi tanya ma hadza, maka Sayyidina Salman jawab hadza rutab. Tu jawapan belak buruk, jangan hang. Tengok duk basuh kereta, orang tanya buat apa tu dia? Basuh sampai terbang. Saja. Orang Melayu memang jenis tu. Dia bukan boleh nak bermujamalah sikit kan. Kita nak berlawak kan, nak main tanya, nak bagi beramah tamah. Nah, tengok duk sapu sampah, buat apa tu? Tak sapu sampah saja ni, tak ada kerja apa. Jawab elok-elok, ni tak. Duk sapu ni akuarium. Kawan tu, hai dia ni tak boleh melawak ni. Dia ni loyak buruk je ni, kenal pun tak lagi dah jawab gitu. Kalau kawan-kawan lainlah kan. Kalau kawan lama dah kenal, memang dia buat lawak gitu biasalah kan. Tengok tunggu bah, tanya tunggu bah dah. Tunggu helikopter. Ni memanglah datang helikopter, kalau nak tahu. Udah, payah balon ni. Jenis tu memang berat nah. Baik, jadi Allah SWT bila Sayyidina Salman ditanya oleh Rasulullah ma hadza, jadi dia jawab dengan apa yang Rasulullah pun tahu tu adalah rutab. Maka dia jawab hadhihi sadaqah, ni sedekah kepada kamu ya Rasulullah, dan juga untuk sahabat-sahabat kamu. Qala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah, kami tak makan sedekah. Kenapa Sayyidina Salman buat ini? Kerana Sayyidina Salman ni orang yang banyak mengaji kitab-kitab dulu. Dia banyak baca kitab-kitab yang lama, Taurat, Injil dia baca. Kata sebagai ulama, dia antara ulama sahabat yang mana banyak berpindah-pindah agama. Dulu dia pernah menjadi agama Majusi, kemudian dia masuk agama ni, akhirnya masuk agama Kristian. Nah, di akhir Kristian, rupa-rupanya dia ikut dengan orang yang dah akhir dalam agama Kristian. Maksud dia masih ruhban, orang-orang yang berpegang dengan Injil yang asal. Maka mereka ni kata dekat dia, kamu pergilah ke Madinah dan bertemu dengan seorang lelaki yang sifat dia sekian-sekian, yang dia tidak akan menerima sedekah. Dalam kitab ni sebut Nabi ni tidak terima sedekah. Kamu test dia dulu. Kalau dia terima sedekah tu bukan Nabi. Kerana Nabi dalam kitab yang lama disebut kata dia tidak akan terima sedekah, dia hanya terima hadiah saja. Maka sebab tu Sayyidina Salman dengan ilmu yang dia ada, dia pergi bawa benda tu, nak pergi test tengok. Maka dia bawa makanan, dia kata ni sedekah. Maka Nabi kata la na'kulu sadaqah, kami tak makan sedekah, angkat terus semua. Qala farafa'aha faja'al ghada bimislihi, esok mai lagi bawa mai benda yang sama, bawa mai rutab juga tak depan. Fawda'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bawa mai tak depan Rasulullah. Nabi tanya sekali lagi, ma hadza ya Salman, wahai Salman, ni apa dia ni? Faqala hadiyatun laka, maka ni hadiah kepada kamu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsutu, Nabi pun kata kepada sahabat-sahabat dia yang lain, mah dekat, kita makan ramai-ramai. Nah, summa nazara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
fa amana bihi. Kemudian dia pun tengok khatam nubuah di belakang Rasulullah, kemudian terus dia beriman. Nabi tahu dah. Saja Nabi tunggu esok. Bukan Nabi tak abang hari tu, kami tak makan sedekah, hadiah kami makan. Nabi tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi tahu esok dia akan mai. Dalil juga kata Nabi mengetahui perkara ghaib. Boleh faham tak? Kerana Nabi tahu dia ni akan mai esok dan dia akan bawa mai hadiah pula. Bawa mai depan, Nabi pun ubsutu, mai dekat-dekat ramai. Nampak tak dakwah Nabi? Tak kalut. Tak kalut. Tengok keadaan mad'u kita. Ada orang yang berilmu dah, dia dah berilmu. Jadi cara nak dekat dengan dia ada cara dia. Jadi Nabi SAW ajar dengan cara yang sangat terbaik. Boleh faham tak? Baik. Sayyidina Salman Al-Farisi ni, Nabi SAW dia banyak makan sedekah. Sebab banyak makan hadiah. Sebab tu Nabi tidak makan buah tamar yang jatuh di tengah jalan. Nabi ambil nak makan dah. Bila Nabi nak makan, dia kata, kalau kami tidak teringat bahawa makanan ni, kalau kata aku bimbang takut-takut ni adalah harta sedekah daripada orang, maka sudah tentu aku makan. Maksudnya apa dah? Para ulama keluarkan hukum, kata boleh kalau harta luqatah, bab makanan, kalau kita jumpa makanan tengah jalan. Dan makanan tu kalau kata tak ambil, dia akan hancur. Kata sebagai ulama boleh ambil makan. Nah, kemudian wang duit makanan tersebut boleh kita sedekah ke masjid, niat untuk sedekah pada ashab, pemilik makanan tersebut. Boleh faham tak? Kalau takut barang makanan tu akan hancur, jadi boleh makan dulu. Sebab takut kalau orang pijak apa semua, jadi tak pandai elok. Jadi ambil, makan. Kemudian kita bayarkan duit tersebut di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat yang terbaik. Kita sedekahkan kepada orang yang punya makanan tersebut, kerana mungkin terjatuh daripada dia. Ya faham tak? Tapi kalau kata Allahumma salli ala Muhammad, kalau tak makan, kalau kata macam Nabi SAW, pernah Sayyidina Hasan dan Husain termakan buah kat tamar, maka Nabi minta untuk dia buang balik. Dia kata Kikh itu maksud apa? Suruh kek balik buang. Dalam bahasa Arab tu, suruh buang balik. Jadi minta buang balik. Kenapa? Kerana bimbang, takut itu adalah sedekah. Kerana kita tidak makan sedekah. Nampak Nabi ajak kepada Sayyidina Hasan. Nabi kata apa? Nahnu la na'kulus sadaqah. Kita tak makan sedekah. Budak kecil lagi. Sayyidina Hasan kecil lagi waktu tu, tapi Nabi dah ajak. Kita ahli bait Nabi tidak makan sedekah. Dalil kata apa? Dalil kata Nabi menjadi Nabi bukan sebab Nabi tak sedekah ke orang. Kalau nahnu na'kulus sadaqah, orang pakat bagi sedekah kat Nabi. Banyak dah sedekah kat Nabi dapat. Tentu banyak. Tapi Nabi tak makan sedekah. Nabi hanya terima hadiah. Itu pun berpada-pada. Kerana Nabi lebih utamakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada harta dunia. Baik. Dan satu hari pernah seorang perempuan mai bagi hadiah kepada Nabi SAW, buah limau. Banyak buah limau tadi. Buat mai. Dia mai bagi depan Rasulullah, tak terus depan Rasulullah. Rasulullah pun ambil makan sebiji. Kan selalunya Rasulullah ubsutu. Mai dekat. Tapi hari ni Rasulullah tak bersutu. Rasulullah makan seorang-seorang dia. Habis-habis boleh bang. Perempuan tu tengok Rasulullah makan. Sahabat pun duk terliok kan. Sedapnya buah limau Nabi makan. Nabi pun makan. Sikit pun tak ajak. Lepas tu perempuan tu balik, Nabi ucap terima kasih, perempuan tu balik. Lepas perempuan tu balik, sahabat tanya, ya Rasulullah, selalunya kalau kata makanan sampai kamu pergi dulu bagi kat kami, tapi kenapa hari ni tak bagi kat kami? Kata Rasulullah SAW, kalau aku bagi kamu makan, sesuatu kamu akan sakit ke hati wanita tersebut. Kamu akan sakit ke hati dia. Kenapa? Kerana buah limau tu dia sangat masam. Kalau kamu makan sesuatu, kamu akan buat muka. Kamu akan buat muka, dia akan sedih. Maksudnya dia buat benda yang tak elok kat aku. Faham tak? Sedihnya sebab silap bawa. Dia rasa comel dah buah tu. Tapi dia bawa sungguh mai kat Rasulullah. Buah pertama. Buah pertama kan, buah yang luruh tu. Buah tu masam-masam, awal-awal dia selalunya masam. Dia punya sayang kat Rasulullah, dia mai kat Rasulullah dulu. Ini adat orang dulu. Dia akan bawa mai barang makanan yang keluaran pertama daripada kebun, dia akan bawa pergi ke Rasulullah. Ini orang kampung dulu buat gitu. Keluaran pertama daripada kebun akan bawa pergi ke Tok Guru dulu. Tok Guru bawa pergi dulu. Kita lah ni dah terlupa dah banyak. Banyak kita tak beramai benda tu. Sebab apa? Sebab ada orang yang ajak, Tok Guru ni orang biasa, jangan duk ni lah. Tak usah duk agung-agung lebih-lebih sangat. Bukan kita duk agung. Sebab kita telah meletakkan orang tu pada tempat yang Nabi suruh letak orang tu tempat dia. Boleh faham tak? Anzilun nas manazilahum. Letakkan manusia pada tempat dia. Nabi suruh. Jadi para ulama ada tempat dia. Maka kita kena letak sesuai pada tempat dia. Jangan tak bawah kaki. Baik. Jadi kalau kata Nabi, maksudnya Nabi kuat. Kalau makan buah limau masam pun Nabi boleh tahan muka. Kita cuba try tengok. Beli buah limau masam, tahan muka kita. Nak tengok beza kita dengan Rasulullah. Sangat berbeza. Limau Nabi makan tanpa buat muka. Kita cuba, limau tu masam, kita buat tak payah buat muka. Dia akan jadi juga. Mata tu jadi juga. Jadi juga. Dalil kata kita tak kuat. Boleh faham tak? Nabi SAW kekuatan dia sama dengan 40 orang ahli syurga.
Kekuatan Nabi sama dengan 40 ahli syurga. Seorang ahli syurga sama dengan kekuatan dia 100 ahli dunia. Kalau kekuatan Nabi 40 orang kali dengan 100, berapa? 4,000, no? 4,000 kan? 4,000 kan? 4,000. Sebab tu pedang Rasulullah, nanti kita akan baca bab pedang. Salah satu pedang Rasulullah berat dia 980 kg. Berat pedang Rasulullah 980 kg. Satu tan. Nabi angkat sebelah tangan. Pedang tersebut yang diwarisi daripada Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi-nabi kekuatan mereka 40 orang biasa. Kekuatan Nabi 40 ahli syurga. Sebagian riwayat kata 40 nabi-nabi. Dia. Sebagian kata 40 para nabi kekuatannya. Kekuatan Nabi SAW. Sudah hebat, no? Jadi apa ni, Nabi boleh angkat sebelah tangan saja pedang tersebut. Jadi kalau Nabi nak pancung, tak payah pancung. Nabi tak atas kepala kita. Hebat. Hak 980 tu letak lepas tu lepas. Putih dua, no? Tu kata hebat tu. Kuat Nabi SAW sebelah tangan. Pedang Sayyidina Ja'far Tayyar, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, pedang dia 900 kg. Pedang dia 1.4 meter. 1.4 meter tinggi. Kemudian sangat besar. Berat dia 900 kilo. 900 kilo. Kita angkat 5 kilo pun teruk kan. Angkat tonggeh pun kalau timbang-timbang balik berapa kilo? Tonggeh berapa kilo tonggeh? Ada dekat 50 kilo? 20 kilo, no? 20 kilo. Cuba angkat sebelah tangan, angkat macam tu. Boleh? Perak patah tangan. Kalau angkat gitu tengok, patah tangan ni 980 kg, angkat sebelah tangan. No? Kata hebat Nabi SAW. Sebab tu kata para ulama, Nabi kalau kata nak bunuh orang, cukup Nabi hembus sahaja. Mati terus. Kerana kekuatan Nabi SAW. Tapi Nabi buat gitu. Tak. Rahmatan lil alamin. Nabi hanya dalam sejarah membunuh lebih kurang 3 orang saja. Sepanjang peperangan. 3-4 orang saja yang Nabi bunuh. Yang dibunuh ni mesti makhluk paling jahat di dunia. Sebab dibunuh oleh Nabi SAW. Yang lain tidak ada. Tak pernah dibunuh oleh Nabi SAW. Kalau Nabi nak bunuh, tak perlu keluar ramai. Nabi keluar seorang pun boleh. Lone Ranger orang main. Keluar seorang-seorang je. Keluar bawa pedang, pi. Boleh je Nabi nak buat. Tapi kenapa Nabi tak buat gitu? Kalau ikut perang Badar, kekuatan Nabi 4,000 orang. Kalau sekat 3,000 orang main, Allah tak heran. Tapi apa maksud dia? Maksud Nabi nak ajak kata kita ni kena berjemaah. Boleh faham tak? Aku kuat, aku tak boleh seorang-seorang. Aku kena ramai-ramai juga. Kerana kekuatan kalau seorang tak cukup lengkap. Boleh faham? Ni mula nak masuk cerita kartun ni. Cukup tu. Tahu cerita kartun apa? Monkey D. Luffy. Pernah tengok Monkey D. Luffy? Hak riwayat waktu dia lawan dengan Along. Cerita api sikit, no? Waktu dia lawan dengan Along, dia kata apa? Tahu Along? Along tu mermaid, kan? Merman. Manusia ikan. Sejak cerita habis. Apa dia kata? Dia ambil yang baguslah dalam cerita tu. Dia kata apa? Aku kuat, kata Luffy. Kan apa ni, dia main pedang. Dia tak reti main pedang. Waktu tu Zoro dah tenggelam. Zoro tenggelam. Roronoa Zoro, tenggelam. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dia ambil pedang, dia pergi lawan dengan Along. Jadi Along gelak lah. Tengok hang dia kata kuat sangat. Rupanya lawan pedang tak reti. Dia kata apa? Ya memang aku tak reti pedang. Sebab tu aku perlukan orang yang kuat dalam pedang. Aku kuat, dia kata, tapi aku tak reti main pedang. Aku kuat dan aku tidak pandai masak. Sebab tu aku perlu orang yang pandai masak untuk pergi sekali dengan perjuangan aku, dia kata. Sebab aku nak dikait Pirate King. Jadi aku perlu ada seorang tukang masak yang boleh masak makanan sedap untuk aku jadi sihat dan aku jadi kuat. Dan aku perlu seorang navigator. Dia perlu Nami, ya. Dan aku perlu, sebab aku ni malas membaca, maka aku perlu seorang, waktu tu dia tak cerita ni, aku saya tambah. Dia akan malas membaca, maka dia perlu seorang yang rajin membaca. Ni Korobin, ya. Jadi dia perlu orang-orang ni untuk apa? Untuk kuatkan dia. Untuk kuatkan dia, perlu seorang doktor, maka dia ambil chopper, kan? Dan dia perlu seorang pemuzik, sebab nak menggembirakan ketika dalam perjalanan. Boring kalau tak menyanyi. Kerana dia pun menyanyi lah kalau kita baca Quran, kan? Maka dia perlukan bro. Jadi gabungan tu dia kata baru aku akan jadi satu pasukan yang hebat. Walaupun aku paling kuat ketika sebut. Boleh faham tak? Apa maksud dia? Ambil tu ada khabasat min nurin nubuwah.
Ada sedikit pada nubuah sebenarnya dalam cerita tu sebenarnya. Maksud dia perlu berjemaah, tak boleh seorang-seorang. Kamu kalau seorang-seorang kamu tak hebat sebenarnya. Kalau kamu hebat macam mana sekalipun, kalau kamu tak bersama dengan jemaah, kamu tak duduk dengan ramai-ramai orang, kamu tak hebat sebenarnya. Kamu ni berlagak sebenarnya, tu maksud dia. Dia faham tak? Orang dia bukan boleh Lone Ranger. Dia kena berjemaah. Macam tu juga dengan Nabi SAW. Nabi cukup seorang-seorang dia. Tapi Nabi kata, aku tak boleh berseorangan. Aku kena bersahabat dengan ramai. Boleh faham tak? Itu maksud dia. Cukup tu. Boleh masuk sikit lah gitu. Jadi pakat-pakat tengok. Ya. Lawa. Summa nazara ila al-qatami ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia beriman. Fa kana lil yahud. Waktu tu Sayyidina Salman Al-Farisi milik seorang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman. Maka Rasulullah membeli dia dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan harga sebanyak berapa dirham. Satu riwayat kata dengan 40 auqiyah. Sebagai riwayat kata dengan zahab, dengan emas, dibeli dengan banyak riwayat lah dalam masalah ni. Alhamdulillah dibeli Sayyidina Salman balik untuk dibebaskan. Ala an yaghrisa lahum naqla. Syarat beli boleh, Yahudi ni tak syarat pula. Kena tanam pokok kurma. Kalau tidak siapa nak tanam? Tidak Sayyidina Salman yang duk tanam. Lah ni dah kamu beli dia, siapa nak tanam? Ni pokok Yahudi memang jenis tu panggil kurang ajar. Tapi betul lah dia ada hak dia lah waktu tu. Maka Nabi pun tanam. Faya'mala Salmanu fihi. Yang mana Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau adalah orang yang bekerja di kebun tersebut untuk tanam pokok kurma. Ada lagi 300 pokok tak ditanam. Nabi main nak beli dia ketika tersebut sebab dia dah beriman. Bila kalau kata Nabi beli, maka orang tak ada dah nak tanam. Maka kena tanam, syarat dia mesti tanam. Hatta tut'ama. Syarat dia tanam tapi dengan mesti pokok tu mesti berbuah. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqila illa naqlatan wahidah. Nabi tanam 300 pokok, satu pokok tak tanam. 299 pokok. Satu pokok tidak ditanam. Gharasaha Umar. Siapa yang tanam satu pokok lagi? Sayyidina Umar ibni Al-Khattab. Fahamalatin naqlu min amiha. Pokok kurma 299 tu tahun tu juga berbuah. Walam tahbilin naqlah. Satu pokok yang tak berbuah. Pokok yang Sayyidina Umar tanam. No. Sayyidina Umar ni pokok takut dengan dia. Dia punya hebat dia ni. Pokok pun jadi risau bila dia tanam. Mati pokok dia. Kenapa? Kerana dia duduk dengan Rasulullah. Bila duduk dengan Rasulullah, pokok kurma tu rasa sedih sebab Rasulullah tak pegang dia. Boleh faham tak? Jadi dia nak Rasulullah pegang dia. Maka terlalu sedih, maka mati dia. Pokok kurma yang mati tadi, maka Rasulullah tanya, "Ma sya'nu hadhihi an-naqlah?" Ni pokok ni kenapa ni? Pokok 299 semua tumbuh, satu je tak tumbuh. Faqala Umar, kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Aku yang tanam tu. Bak kesian tengok Rasulullah tanam seorang-seorang. Nah, jadi aku pun pilah senyap-senyap pi tanam sebuah sebatang pokok. Faqat fanaza'a Rasul marah tak? Apa hang Umar? Hang pi tanam apa? Aku yang kena tanam tengok mampu pokok. Tak, Rasulullah tak marah. Rasulullah kata apa? Rasulullah cuma pergi naza'aha Rasulullah. Rasulullah pergi cabut balik pokok yang mati tu. Pokok tu mati dah. Tak berbuah langsung dah. Malah dah jadi orang panggil apa? Daun pun dah luruh. Rasulullah cabut pokok sebut. Fagharasaha. Tanam balik kali kedua. Bukan pokok lain. Pokok yang sama yang mati ditanam. Fahamalat min amiha. Tumbuh balik tahun tu. Boleh faham? Hidup balik pokok tersebut pada tahun tersebut dan berbuah pada tahun tu. Nampak tak? Apa yang dipegang oleh Rasulullah jadi benda. Boleh faham? Benda mati boleh hidup kalau Rasulullah pegang. Ini dalil dia. Benda mati boleh hidup Rasulullah pegang. Pokok kurma menangis disebabkan Rasulullah berpisah dengan dia sekejap. Kerana Nabi naik atas mimbar, berpisah dengan dahan kurma. Batang kurma yang mana tempat Rasulullah bersandar setiap kali berkhutbah. Dia menangis seumpama lembu yang sedang minum air. Gelegok. Bunyi gitu menangis cara dia. Kami dengar macam bunyi satu benda, maka Rasulullah pergi tepuk pokok ni, senyap, slow, senyap, seperti ibu mendodoikan anak, sehingga pokok tu diam. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak dodoikan dia, sudah tentu dia akan berbunyi sampai hari kiamat. Dia. Karena apa? Karena sedih Rasulullah berpisah dengan dia. Kita lebih patut sedih bila Rasulullah berpisah dengan kita. No? Daripada pokok kurma. Dia pokok kurma. Pokok kurma sedih Rasulullah pisah. Kita patut lebih sedih lagi. No? Tu. Baik. Jadi saya tanya kepada ahli Makkah, ahli Madinah. Ketika di Madinah baru-baru ni, saya tanya kepada orang yang jaga pokok kebun kurma dekat dengan Masjid Quba. Saya tanya, pokok kurma ni kalau boleh tahan apa ni? Kalau kata berbuah, berapa tahun kalau tanam berbuah? Maka kata apa ni peladang sebut, dia kata yang akan berbuah kalau 3 tahun tanam. Pokok kurma kalau betul-betul tanam 3 tahun lepas tu baru berbuah. Nabi tanam setahun tu juga berbuah. Faham tak? Maksud dia kawan tu untung cepat. Kenapa? Karena Rasulullah yang tanam.
berkat Nabi SAW. Jadi maksudnya Rasulullah sama tak dengan kita? Tak sama. Rasulullah reti tak dalam pertanian? Retilah, no? Orang lain tanam tahun berapa tahun pula nak tumbuh, Rasulullah sekali tahun tu juga tumbuh. Kalau Rasulullah tanam terbalik pun pokok tu tumbuh juga. Boleh faham tak? Tu kata hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله